Baiklah, kita sambung kembali, yakni mempelajari huruf-huruf yang mempunyai satu nama, dua nama dan tiga nama. Yang pertama huruf, kita buat dulu huruf hijaiyah daripada alif sampai ya. Kita dah sampai huruf shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Ini di antara huruf-huruf hijaiyah. Ini di antara huruf-huruf hijaiyah yang akan kita pelajari ataupun yang akan kita lihat kepada nama-nama dia. Kerana setiap huruf ni mempunyai ejaan yang tersendiri. Baiklah, sekarang kita pergi kepada huruf yang mempunyai satu nama. Huruf yang mempunyai satu nama. Huruf yang mempunyai satu nama. Apakah huruf yang mempunyai satu nama? Kat sini kita akan lihat. Huruf yang mempunyai satu nama adalah yang pertama sekali huruf alif. Ejaannya satu sahaja. Yakni ejaannya apa dia? Alif, lam, fa. Alif. Ejaannya satu nama, yakni huruf alif. Okey. Sebab huruf alif tidak boleh ada dua nama. Alif, alifun, tak boleh. Dia kena alif. Ejaannya alif, hamzah, lam, fa. Alif. Okey, apa lagi yang mempunyai huruf yang mempunyai satu nama? Huruf jim. Huruf jim juga mempunyai satu nama. Dia tak boleh baca ja. Dia kena jim. Jim, ya, mim. Jim. Dia tak boleh nama jin. Jin pun tak boleh. Yang kedua, yang ketiga, huruf yang mempunyai satu nama, huruf dal. Dal, alif, lam. Dal. Ini huruf yang mempunyai satu nama. Seterusnya, huruf yang mempunyai satu nama, huruf zal. Zal, alif, lam. Zal. Ini juga huruf yang mempunyai satu nama. Huruf apa lagi yang mempunyai satu nama? Huruf sin. Sin, ya, nun. Sin. Ini juga mempunyai huruf yang mempunyai satu nama. Lagi satu huruf shin. Shin, ya, nun. Ini juga huruf yang mempunyai satu nama. Kemudian huruf yang mempunyai satu nama yang lain adalah huruf sad. Sad, alif, dal. Sad. Ini juga huruf yang mempunyai satu nama. Kemudian huruf dad. Dad, alif, dal. Dad. Satu nama. Kemudian huruf ain. Ain, ya, nun. Ain. Mempunyai satu nama. Kemudian ghain. Gha, ya, nun. Ghain. Ini juga satu nama. Kemudian huruf qaf. Qaf, alif, fa. Qaf. Ini juga mempunyai satu nama. Kemudian kaf. Kaf, alif, fa. Kaf. Ini juga mempunyai satu nama. Kemudian ada lagi huruf yang mempunyai satu nama, yakni huruf lam. Lam, alif, mim. Lam. Kemudian huruf mim. Mim, ya, mim. Kemudian huruf nun. Nun, waw, nun. Kemudian huruf waw. Waw, alif, waw. Dan kemudian huruf hamzah.
huruf hamzah. Ha, mim, zai, ta marbutah, hamzah. Ini adalah huruf yang disebut dengan nama huruf yang mempunyai satu ejaan saja. Bahasa kasarnya kita sebut huruf yang mempunyai satu ejaan. Apakah huruf-hurufnya? Kita bulatkan. Kita guna warna biru, kita bulatkan. Yang pertama sekali huruf alif. Yang kedua huruf jim. Yang ketiga huruf dal. Yang keempat huruf zal. Yang kelima huruf sin. Yang keenam huruf shin. Yang ketujuh huruf sad. Yang ke-8 huruf dad. Yang ke-9 huruf ain. Yang ke-10 huruf ghain. Yang ke-11 huruf qaf. Yang ke-12 huruf kaf. Yang ke-13 huruf lam. Yang ke-14 huruf mim. Yang ke-15 huruf nun. Yang ke-16 huruf waw. Dan yang ke-17 huruf apa? Hamzah. Jadi ada 17 huruf. Inilah huruf-huruf yang hanya boleh dieja dengan satu ejaan sahaja. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Okey, sekarang kita pergi kepada huruf yang mempunyai dua ejaan. Huruf yang mempunyai dua ejaan. Kita tulis kat sini. Sekarang kita pergi kepada huruf yang mempunyai dua ejaan ataupun dua nama lah. Dua nama. Okey, huruf yang mempunyai dua nama, yakni bakinya, baki daripada huruf-huruf yang tadi. Cuma yang kita nak sebut kenapa dia boleh diberi nama dua nama, ni kita tunjukkan kat sini. Contoh kita buat kat sini huruf ba. Okey, bermula daripada huruf ba. Macam mana kita nak eja huruf ba? Huruf ba yang pertama sekali, ni saya buat kotak lah supaya nanti senang untuk dilihat. Okey. Sekarang kita pergi kepada huruf yang mempunyai dua nama. Huruf yang mempunyai dua nama, yakni huruf yang boleh dieja dengan dua keadaan. Contoh huruf ba. Ejaan ba alif, ataupun boleh dieja dengan bacaan apa dia? Boleh dieja dengan bacaan baun, ba alif hamzah. Boleh dieja dengan dua keadaan. Boleh dieja dengan dua keadaan. Contoh huruf apa lagi? Huruf ta. Ta alif, ta. Dan dia juga boleh dieja dengan bacaan taun, ta alif hamzah, ta. Boleh dieja dengan bacaan sebegitu. Begitu juga dengan huruf tha. Tha pun sama. Kalau huruf tha, ejaannya tha alif, tha, tetapi boleh ditambah dengan bacaan hamzah. Tha alif hamzah, tha. Begitu juga dengan huruf ha. Kita buat ha alif, ha. Boleh juga dibaca dengan bacaan ha alif hamzah, ha. Begitu juga dengan huruf kha, sama juga. Kha alif, boleh juga dengan dibaca dengan kha alif hamzah, kha. Maknanya kalau kita lihat huruf-huruf yang ada alif biasanya boleh dieja dengan dua keadaan. Sama ada boleh dieja dengan alif sahaja ataupun boleh dieja dengan hamzah. Macam huruf ra, ra alif, boleh dieja dengan ra alif hamzah. Maknanya huruf-huruf yang berakhir dengan alif.
ra. Lagi huruf ta, huruf ta, ta alif, boleh dieja dengan ta alif hamzah. Sama juga dengan huruf dha. So, ada titik dha alif, boleh dieja dengan dha alif hamzah. Kemudian huruf fa, fa alif, boleh dieja dengan fa alif hamzah. Dua boleh dieja dengan dua keadaan. Dan huruf ha pun sama, ha alif, boleh dieja dengan ha alif hamzah, ha. Dan yang terakhir huruf ya, ya alif, boleh dieja dengan ya alif hamzah. Boleh dieja. Bermakna huruf-huruf ni mempunyai dua nama, ataupun boleh dieja dengan dua keadaan. Boleh dieja dengan dua keadaan. Ini sama ada boleh dieja dengan baris alif ataupun boleh menambah hamzah. Okey. Dan yang terakhir, huruf yang mempunyai, kita bulatkan dulu sebelum tu, yakni huruf yang mempunyai dua nama, yakni huruf ba, huruf ta, huruf tha, huruf ha, huruf kha, huruf ra, lagi huruf ta, huruf dha, huruf ha, dan huruf ya. Huruf-huruf ni adalah huruf yang mempunyai dua nama. Ada satu huruf yang mempunyai satu nama aja. Ada huruf yang mempunyai tiga nama. Iaitu huruf hamzah. Huruf hamzah yang mempunyai tiga nama. Huruf hamzah pula, huruf zai yang mempunyai tiga nama. Huruf yang mempunyai tiga nama, yakni huruf zai. Kita tulis kat sini huruf yang mempunyai tiga nama. Apa dia huruf dia? Huruf zai. Ejaannya apa dia? Ejaannya adalah kita buat kat sini, kita bubuh warna biru, zai alif. Boleh dieja dengan bacaan za, yang pertama. Yang kedua boleh dieja dengan bacaan za alif hamzah, zaun, boleh juga. Ataupun boleh dieja dengan bacaan za alif ya. Yang ni yang kita biasa sebut zai. Huruf-huruf ini mempunyai tiga nama. Jadi kita lukis kat sini sikit, yakni huruf-huruf yang bertanda biru, yakni huruf yang bertanda biru adalah huruf yang mempunyai tiga nama, satu nama. Yang bertanda biru mempunyai satu nama. Huruf yang bertanda merah mempunyai dua nama. Dan huruf yang bertanda kuning mempunyai satu nama, yakni huruf zai. Jadi kat sini kalau kita belajar, inilah huruf-huruf yang mempunyai ejaan namanya tersendiri. Ejaan yang mempunyai ejaan namanya yang tersendiri. Baiklah. Sekarang kita masuk kepada baris dan titik. Kita masuk kepada baris dan titik. Kita pergi kepada nota kita. Yang ni nota saya dah terangkanlah, kita tak tengok buku. Sama saja, tengok 11 huruf yang mempunyai dua nama dan satu huruf yang mempunyai tiga nama, yakni huruf zai. Tiga nama yang mempunyai tiga nama, yakni huruf zai. Sekarang kita pergi kepada pelajaran kita baris dan titik. Kita pergi kepada pelajaran kita, yakni baris dan titik. Baiklah. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran ini
dihafal oleh kebanyakan para sahabat. Al-Quran kebanyakannya dihafal oleh para sahabat. Dan semasa zaman Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka membuat satu mushaf sendiri. Dan apabila zaman Uthman, ramai para hufaz, yakni para sahabat yang menghafal Al-Quran terbunuh pada ketika itu. Dan Uthman membuat satu mushaf, yakni diedar-edarkan kepada negeri ataupun kepada negara-negara Islam yang lain pada ketika itu. Yakni kalau kita belajar nanti pada lanjutan nanti, kita akan lihat bagaimana Sayyidina Uthman membuat satu mushaf, dihantar ke Basrah, dihantar ke Kufah, dihantar ke Madinah, dan Al-Quran itu dipanggil dengan nama Resam Uthmani. Pada zaman Uthman tidak ada titik dan tidak ada baris. Pada zaman Uthman tidak ada titik dan tidak ada baris. Selepas itu, bila zaman pemerintahan khalifah, maka barulah oleh kerana kebanyakan orang-orang Arab gagal membaca Al-Quran dengan baik pada ketika itu kerana terkeliru dengan huruf, maka barulah diwujudkan An-Nuqat. Dia panggil ada dua keadaan, sama Nuqat I'jam dan Nuqat I'rab. Nuqat I'jam dan Nuqat I'rab. Kalau kita lihat kat sini, baris yakni harakah yang terdapat pada huruf hijaiyah ada 3 sahaja. Baris yang terdapat pada huruf hijaiyah yang terdapat pada Al-Quran, senang cerita, yang terdapat pada Al-Quran yang kita ada sekarang ni, kalau kita kata baris ada berapa? Baris ada 3. Baris ada 3. Kalau kita lihat kat sini, kita tulis nota sikit. Kita pergi kepada nota kita, yakni pelajaran baris dan titik. Baris dan titik. Okey. Di dalam huruf hijaiyah ataupun di dalam Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah yang menerima baris, bila kita sebut baris ataupun harakat, barislah, yakni kalau kita kata baris di dalam Al-Quran, baris ni ada 3 sahaja. Baris ataupun dalam kurungan kita sebut sebagai harakat yang terdapat pada huruf hijaiyah ada 3 sahaja. Ada 3 sahaja. Apa dia barisnya? Baris atas, ataupun dikenali sebagai fathah. Fathah. Ini namanya baris atas. Yang kedua, baris bawah, yang disebut dengan nama kasrah. Dan yang ketiga, baris depan, yang disebut dengan nama dhammah. 3 sahaja baris. Baris ada 3 sahaja. Apa dia? Baris atas, baris bawah, dan baris depan. Contohnya kalau kita buat kat sini, huruf ba. Kita tak nampak lah, kita pakai warna hitam. Okey, huruf ba. Contoh ba yang berbaris atas, namanya ba yang berbaris fathah. Baris atas macam ni bentuknya. Kalau ba yang berbaris bawah, bentuknya sebegini. Ini baris kasrah. Kalau ba yang berbaris depan, namanya dhammah. Baris ada 3 sahaja.
Kalau anda kata saya bubuh begini, ini baris ke bukan? Ini bukan baris. Kalau yang ni, ini bukan baris. Yang ni, ini bukan baris. Yang ni, ini bukan baris. Ini semua bukan baris. Baris ada 3 sahaja. Baris atas, baris bawah, dan baris depan. Baris-baris inilah yang berbunyi. Akan berbunyikan huruf itu. Ba, pi, bu. Selain daripada itu bukan baris. Selain daripada itu bukan baris. Baris dia akan berbunyi. Ba, bi, bu, ta, ti, tu. Contoh kalau ada waw. Kalau dalam Al-Quran ada waw berbaris atas, dan juga waw yang ada alif. Maknanya waw yang ni saja berbunyi wa, yang ni tak ada bunyi wa. Sebab yang ni berbaris, yang ni bukan baris. Kadang-kadang setengah daripada kita terkeliru. Nanti saya tunjukkan di dalam Al-Quran. Baris ni ada 3 sahaja. Kalau kita tengok di dalam nota kita, baris yang terdapat pada huruf hijaiyah ada 3 sahaja. Iaitu apa? Iaitu baris fathah, baris atas, baris kasrah, baris bawah, dan baris dhammah, baris depan. 3 saja, tak boleh lebih. Tak ada baris lebih. Yang pertama sekali kita lihat baris fathah. Baris fathah yakni baris atas, diambil daripada alif yang kecil dan melintang. Alif tu dimelintangkan, diserongkan sedikit, iaitu alif. Biasa kita serongkan. Huruf yang menerima baris fathah namanya huruf maftuhah. Seperti yang dikatakan, contoh nun maftuhah, iaitu nun yang berbaris fathah. Faham tak kat sini? Ke sini senang sahaja. Okey, ini baris. Kalau kita lihat kat sini, ini adalah contoh baris. Baris adalah harakat yang terdapat pada 3 harakat, yakni yang terdapat pada huruf hijaiyah ada 3 sahaja, iaitu baris atas kasrah, baris atas fathah, baris bawah kasrah, dan baris depan dhammah. Okey, kita dah habis kat situ. Sekarang kita pergi kepada huruf fathah. Huruf fathah yakni huruf yang menerima baris atas. Contoh huruf ba, berbaris atas. Namanya dia tak panggil ba fathah, ada tak panggil begitu. Kalau baris fathah. Kalau ba yang menerima baris atas dipanggil ba maftuhah. Ba maftuhah, namanya ba maftuhah. Kalau orang kata ba maftuhah, ba yang berbaris atas. Ba maftuhah. Kita buat nota sedikit kat sini. Huruf yang menerima baris atas dikenali sebagai maftuhah. Huruf yang menerima baris atas disebut maftuhah. Contohnya, kalau ba yang menerima baris atas namanya ba maftuhah. Ataupun nun. Contoh, dalam buku tu dia bagi nun maftuhah. Sama. Nun yang menerima baris atas. Contoh kalau kita buat kat sinilah, ba yang menerima baris atas, ataupun nun yang menerima baris atas, namanya nun ataupun ba maftuhah. Ini satu bab. Okey, kemudian kita pergi kepada huruf yang menerima baris bawah. Huruf yang menerima baris bawah namanya maksurah. Maksurah. Kita buat kat sini, huruf yang menerima baris bawah. Huruf yang menerima baris bawah disebut maksurah.
disebut dengan nama maksurah. Contohnya ba maksurah atau nun maksurah. Ini huruf-huruf yang menerima baris bawah. Kalau kita tengok nota ni pun sama. Huruf yang menerima disebut contoh. Kalau kita tengok huruf kasrah ataupun huruf yang berbaris bawah, iaitu diambil daripada ya yang terbalik di belakang dan dibuang kepalanya lah. Itu baris bawah lah. Huruf yang menerima baris kasrah disebut dengan nama huruf maksurah, seperti nun maksurah, iaitu nun yang berbaris kasrah. Kalau kita tengok dalam nota tadi sama. Kalau huruf baris depan, huruf madmumah. Huruf madmumah. Contoh huruf yang menerima baris depan pula adalah huruf huruf dad, madmumah. Huruf yang menerima baris hadapan. Contohnya kalau kita lihat kat sini, huruf ba maksurah. Ba maksurah ni maksudnya ba yang berbaris bawah lah, ataupun nun yang berbaris bawah, namanya nun maksurah. Nun maksurah. Kita buat kat sini. Okey. Sekarang kita pergi kepada huruf yang berbaris hadapan, namanya madmumah. Namanya madmumah. Huruf yang menerima baris hadapan disebut madmumah. Madmumah. Contohnya kalau kita sebut ba madmumah ataupun nun madmumah. Inilah contohnya. Kalau ba yang berbaris depan disebut dengan nama ba madmumah, atau nun madmumah. Ini semua adalah contoh ataupun huruf-huruf yang menerima baris hadapan. Kalau disebut baris sahaja, namanya kasrah, namanya harakat. Kalau baris sahaja, baris atas fathah, baris bawah kasrah, baris depan dhammah. Kalau disebut nun berbaris atas, nun maftuhah. Nun berbaris bawah, nun maksurah. Nun berbaris depan, nun madmumah. Contoh kalau mim berbaris atas, mim maftuhah. Mim berbaris bawah, mim maksurah. Mim berbaris hadapan, mim madmumah. Faham Jelas kat sini. Okey. Sekarang kita pergi kepada nota kita yang seterusnya. Kita lihat. Okey, ni dah habis lah. Okey. Yang kedua sukun. Yang kedua sukun. Sukun ini bermaksud tanda mati, yang ini tidak menerima baris. Sukun diambil daripada kepala kha yang dibuang titiknya dan diletakkan di atas huruf. Sukun ini diambil, bentuk sukun ataupun bentuk tanda mati itu adalah diambil daripada tanda kha yang dibuang titiknya, dan diletakkan di atas huruf. Nanti kita terangkan. Huruf yang tidak menerima baris diletakkan tanda sukun ataupun diletakkan tanda mati di atasnya dan dinamakan huruf sakinah, seperti dikatakan nun sakinah, iaitu nun yang tidak berbaris. Contoh kita buat kat sini. Okey. Di sini dipanggil sukun. Okey, sukun ini adalah huruf yang tidak menerima baris. Sukun bermaksud huruf
yang tidak menerima baris. Huruf yang tidak menerima baris. Simbol sukun, simbolnya adalah diambil daripada kepala kha yang dibuang titiknya. Simbolnya adalah diambil dari kepala huruf kha. Huruf kha dan dibuang titiknya. Macam mana ni ustaz? Contohnya begini. Kalau kita tengok kat sini, okey, huruf kha. Huruf kha macam mana? Huruf kha begini. Sekarang kita buang titik dan ekor dia. Kita buang ekor dia. Kita buang titik. Kita buang ekor dia. Kita buang titik. Dia jadi begini. Cuma dekat sini tak adalah pen khot. Saya tak boleh tulis pen khot. Kalau ada pen khot dia macam ni. Contohlah kalau ada pen khot, biasanya pen Arab ni dia tak macam pen Melayu macam ni. Pen Arab ni dia ada serong sedikit. Contohnya begini. Saya buat, saya kecilkan. Tak tahu lah ada khot ke tidak. Ini lain. Okey, saya padam dulu. Okey, contohnya begini. Kha ni dia begini. Kemudian dipadamkan ekor dia. Dia akan jadi begini. Dia akan jadi begini bentuknya. Dia akan jadi bentuknya begini. Ini simbol sukun. Inilah simbol sukun. Simbol ini kalau dalam Al-Quran dia akan jadi begini nama. Dia akan jadi dia begitu. Saya padam ini. Ini simbol sukun. Simbolnya akan jadi seperti begini. Dia akan jadi sedikit, dia akan mengambil kepada kha saja. Yang ni dia akan ambil kepada kha saja. Dia akan jadi begitu. Maknanya ini bermaksud sukun. Ini adalah sukun. Ini adalah lambang sukun. Maksudnya apa? Kalau ada huruf yang sebegini, maknanya huruf tu adalah huruf sukun. Huruf tu adalah huruf sukun. Okey, kalau kita lihat huruf yang menerima sukun ataupun huruf yang mati, senanglah. Huruf sukun yakni huruf yang mati. Huruf yang menerima sukun ataupun huruf yang mati disebut sakinah. Huruf yang mati atau sukun disebut sakinah. Kalau kita sebut nun sakinah bertemu qaf, nun sakinah bertemu hamzah, nun sakinah tu apa benda? Nun yang mati. Nun saki disebut dengan sakinah. Sakinah. Okey. Nun yang mati disebut huruf yang mati disebut huruf sakinah. Contohnya adalah nun sakinah. Contohnya adalah nun sakinah. Contohnya nun sakinah. Ataupun apa lagi? Mim sakinah. Maksudnya mim tu sudah matilah. Contohnya mim sakinah ataupun nun sakinah. Kita tahulah mim tu dah nun tu dah mati ataupun mim tu sudah mati. Itu yang dalam nota tu disebut. Jadi kita faham
Perkataan sakinah ni adalah diambil dari perkataan sukun ataupun sakin, bermaksud mati. Tidak dibaca, tidak dilafazkan ataupun tidak disebut huruf itu. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey. Huruf hijaiyah juga menerima dua baris, yakni tanwin. Kita sebut tanwin, iaitu fathatan, kasratan dan dhammatan. Fathatan, kasratan dan dhammatan. Pernah dengar perkataan belakang dia tan. Tan. Perkataan tan tu bermaksud dalam bahasa Arab dua. Qiblatan, rakaatan. Maksudnya dua. Maksudnya dia double. Kalau fathah satu baris, fathatan dia jadi dua. Kasrah baris bawah satu. Kalau kasratan dia jadi tanwin dua baris. Kalau dhammah baris hadapan. Kalau dhammatan tanwin depan dua. Okey. Itu bermaksud huruf tanwin. Huruf tanwin. Okey, kat sini jelaslah. Okey, kemudian kita pergi kepada titik. Ini disebut titik yang masuk pada huruf hijaiyah bagi membezakan di antara huruf-huruf yang bersamaan bentuknya, seperti huruf sad dan huruf dad, huruf ba, huruf ta, huruf tha. Bentuknya sama, tapi nak bunyikan macam mana kena tahu titik. Namanya nuqat i'jam. Namanya nuqat i'jam. Namanya nuqat i'jam. Nuqat i'jam ini adalah satu huruf yang diberi titik bagi membezakan bunyinya. Contohnya, huruf hijaiyah yang menerima nuqat i'jam dikenali sebagai huruf mu'jamah, yakni huruf yang ada titik. Huruf mu'jamah ada 15, yakni huruf yang ada titik. Tengoklah huruf yang ada titik huruf apa? Huruf ba, huruf tha, huruf ta, huruf jim, huruf kha, huruf dal, huruf zal, huruf zai, shin, dad, huruf dha, lagi apa? Huruf fa, qaf, nun. Itu contoh-contoh dia. Okey. Huruf yang tidak menerima titik dikenali sebagai huruf muhmalah. Huruf muhmalah, yakni ada 14 huruf. Huruf yang tak ada titik lah, dikenali sebagai huruf muhmalah. Di sini kita terangkan sedikit sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, insya-Allah. Okey. Kalau kita lihat, kita buat nota baru. Okey. Di sini disebut, kita bagi tajuk kita pada hari ini, yakni tanwin dan nuqat i'jam. Nuqat i'jam. Okey. Okey, tanwin dan nuqat i'jam. Kita pergi kepada tanwin dulu. Tanwin ni adalah dia panggil double baris. Huruf yang menerima dua baris yang sama. Huruf yang menerima dua baris yang sama disebut dengan tanwin. Biasa mungkin kita pernah belajar Iqra' dulu ataupun muqaddam. Dulu zaman kita kecil-kecil tak ada Iqra', disebut dengan nama muqaddam. Pernah dengar muqaddam? Biasa ban, bin, bun, tan, tin, tun, than, thin, thun. Pernah. Itu adalah kaedah di dalam menyebutkan tanwin. Di kaedah di dalam menyebutkan tanwin. Sebab itu kalau kita tengok Iqra' sekarang, dia dah upgrade, dia masukkan balik muqaddam. Kerana muqaddam ini dia punya teori sangat orang kata sharp, dan dia punya teori sangat berat.
Siapa yang mahir muqaddam, insya-Allah dia akan mahir baca Quran. Ya. Sebab muqaddam tu nipis saja, tak tebal, nipis saja. Tak macam Iqra ni tebal gila. Cuma muqaddam. Siapa yang mahir muqaddam, dia insya-Allah dia mahir Quran. Oleh sebab itu, huruf yang menerima dua baris yang sama disebut dengan tanwin. Tanwin ni yakni double baris. Tanwin ada 3. Disebut dengan nama fathatan, kasratan dan dhammatan. Contoh kalau kita sebut kat sini ada 3 sahaja. Fathatan, yang kedua kasratan, dan yang ketiga dhammatan. Fathatan ni apa dia? Fathatan ni adalah dia panggil tanwin baris atas. Tanwin baris atas. Okey. Kalau kasratan pula, tanwin baris bawah. Tanwin baris bawah. Dan dhammatan, tanwin baris hadapan. Tanwin baris hadapan. Bentuk tanwinnya begini. Kalau kita lihat dalam Quran, biasanya tanwin akan sama atas bawah. Baris atas, baris bawah, dan baris hadapan. Ini asal tanwin. Tapi ustaz, kadang-kadang kenapa boleh jadi tanwin 99? Kenapa boleh jadi tanwin bersilang tu? Kenapa benda tu kenapa jadi lain pula? Kita belajar begini sama. Sama je. Okey. Tiba-tiba boleh tukar pula, dia bersilang begini. Dia jadi 99 pula. Sebab apa? Ini kaedah di dalam mempelajari Al-Quran. Kenapa dibuat sebegini? Ini isyarat tajwid. Isyarat tajwid. Maksudnya kebanyakannya mesti dengung. Sama ada idgham ataupun ikhfa ataupun iklab biasanya. Maksudnya kebanyakannya mesti dengung. Dia tak ada ubah lah. Tanwin tu cuma dia terkeluar sikit, bersilang. Ataupun kalau tanwin baris depan, biasanya dia tukar begini. Ini bermaksud biasanya automatik kena standby, sama ada dengung. Biasanya sama ada ikhfa, idgham ataupun iklab lah. Ataupun iklab. Itu yang kita nak. Itu yang boleh jadi bersilang begitu. Ia hanya berlaku pada penulisan yang baru. Penulisan yang lama, kalau kita tengok dalam Al-Quran Imla'i, Quran nenek kita tu, Quran zaman dulu, dia tak ada. Dia kekal sebegitu. Tak percaya, tengoklah Al-Quran Indonesia dengan Al-Quran Malaysia. Al-Quran cetakan Indonesia dengan Al-Quran cetakan Malaysia. Al-Quran cetakan Malaysia, Nun Sakinah ada 2 jenis. Kadang-kadang Nun Sakinah ni ada tanda mati. Kadang-kadang Nun Sakinah ni kosong, tak ada tanda mati. Kalau Nun Sakinah ni kosong, bermaksud kena dengung, standby untuk dengung. Kalau Nun Sakinah ni ada tanda mati, maksudnya jelaskan, jangan dengung. Ini Al-Quran yang biasa dicetak di Malaysia, Arab Saudi. Tapi kalau kita buka Al-Quran Indonesia, dengung ke tak dengung ke, tanda mati. Pandai-pandailah korang, macam itulah. Sebab itu Al-Quran Indonesia, nak baca Al-Quran cetakan Indonesia, mesti mahir tajwid, expert tajwid betul. Kalau tak, kita akan terkeliru. Tak, saya cuba buka Al-Quran cetakan Indonesia, tengok. Saya tak adalah contoh kat sini. Kalau ada, saya tunjukkan. Kalau tengok cetakan Indonesia, memang tanda mati memang ada. Tak kisahlah dia dengung ke dia tak dengung ke, memang ada. Jadi kita kena standby.
Tapi Al-Quran cetakan Malaysia ataupun Arab Saudi, biasanya nun tadi akan dihilangkan matinya. Bermaksud kita kena dengung ataupun standby, ada hukum tajwid kat situ. Faham kat sini Sama juga. Di dalam dekat Indonesia, tanwin dia pun sama. Tak kisahlah dengung ke tak dengung ke, dia sama je. Atas, bawah, depan. Tapi kalau Al-Quran Malaysia ataupun cetakan Indonesia, dia akan bersilang sedikit. Malaysia ataupun Arab Saudi, dia akan bersilang sedikit. Bermaksud kat sini, you kena standby lah. Sama ada idgham ke, ikhfa ke, iklab ke, ni kena standby. Kalau Al-Qurannya sama, kalau bentuknya sama, baru tak payah dengung. Ini cetakan Malaysia. Sebab itu, siapa yang asas saya suka suruh buka Al-Quran cetakan Malaysia punya, supaya senang. Kalau tak, dia akan jadi keliru. Akan jadi keliru. Sebab itu cetakan Indonesia ni cantik. Kalau productivity dia punya kulit dia, cetakan Indonesia ni cantik kulit dia. Kemas. Dia ada terjemahan banyaklah. Produk-produk dia kemas. Berbanding dengan Malaysia, produk dia produk-produk keluaran Malaysia ni, dia kena melalui Kementerian Dalam Negeri dulu. Nak cetak Al-Quran mesti kena melalui Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri yang akan siasat, yang akan cek bagaimana baris dia betul ke tidak, terjemahan dia betul ke tidak, supaya tidak menyeleweng. Sebab itu nak Al-Quran di Indonesia ni, dia ada edisi khas. Bukan semua syarikat boleh cetak. Biasanya Al-Hidayah ataupun apa lagi produk yang boleh cetak. Tidak semua. Tapi di Indonesia dia agak meluas sedikit. Sebab itu design dia macam-macam, dan juga nama dia macam-macam. Tapi bagi yang expert ataupun yang mahir tajwid, tidak ada masalah. Dia boleh baca Al-Quran cetakan Indonesia, tidak ada masalah. Tapi yang ustaz saya keliru ni, nanti saya jadi keliru, baik kita buka Al-Quran yang cetakan Malaysia. Kerana dia dah bagi lambang ni, simbol ini sudah memberitahu kita bahawasanya standby, hati-hati, ada dengung dan sebagainya. Okey. Sekarang kita pergi kepada nuqat. Kita pergi kepada nuqat. Dia panggil nuqat i'jam. Nuqat ada dua. Satu nuqat i'rab, tapi nuqat i'rab ni tidak ditulislah kat sini. Yang ada nuqat i'jam saja. Nuqat i'rab ni saya bagi tahulah. Nuqat i'rab, nuqat ni ada dua. Satu nuqat i'rab dan satu nuqat i'jam. Nuqat i'rab yakni dulu zaman Nabi tidak ada titik dan baris. Tidak ada sabdu pun tidak ada. Contoh kalau kita buat alhamdulillah, al ha mim dal lam ha. Macam ni. Kalau tidak ada titik, tidak ada baris, ini Al-Quran yang ditulis. Boleh lihat, kalau siapa nak pergi tengok Al-Quran lama-lama, boleh lihat di Balai Kesenian Islam di KL, museum. Boleh bawa anak-anak pergi sana, boleh tengok kesenian Islam sana. Masuk percuma tak silap. Ini Al-Quran lama. Kemudian barulah dibagi baris dan dibagi titik, dipanggil nuqat i'rab. I'rab tu baris, dibariskan. Mula-mula titik dulu, dibagi titik. Nuqat i'jam dulu, kemudian barulah nuqat i'rab, dibagi titik, bagi membezakan huruf ba, ta, tha. Contohlah kalau kita baca ba, ta, tha, nak baca macam mana? Mana satu huruf ba, mana satu huruf ta, mana satu huruf tha, maka dititiklah ba, ta, tha. Bunyinya begitu. Ini semua dicipta khas oleh para ulama bagi memudahkan mereka ini membaca, kita ni yang bukan Arab ini membaca Al-Quran. Okey. Baiklah. Kita padam kat sini dulu. Ini contoh sahaja. Bagaimana saya nak bagi tahu bagaimana nuqat itu terjadi. Bagaimana kaedah itu terjadi. Kalau kita lihat di dalam nota kita, okey. Kita lihat
titik yang masuk pada huruf hijaiyah. Titik yang masuk pada huruf hijaiyah bagi membezakan di antara huruf-huruf yang sama bentuk dikenali dengan nama nuqat i'jam. Kita tulis kat sini. Titik yang dibubuh pada huruf bagi membezakan huruf yang sama bentuk dikenali sebagai nuqat i'jam. Dikenali sebagai nuqat i'jam. Titik yang dibubuh atau titik yang diletakkan pada huruf bagi membezakan huruf yang sama bentuk dikenali sebagai nuqat i'jam. Nuqat titik yang huruf yang ada titik pula, ini kaedah titik lah yang diberikan. Nuqat i'jam maksudnya titik lah. Tapi huruf yang diberikan titik, huruf-huruf yang diberi titik, dikenali sebagai huruf apa? Huruf apa? Dikenali sebagai huruf mu'jamah. Huruf mu'jamah. Huruf mu'jamah ni huruf yang mempunyai titik, huruf yang dibubuh titik, huruf mu'jamah. Mu'jamah, ejaannya mim ain, mu'jim, mim ta marbutah, mu'jamah. Huruf-huruf mu'jamah. Okey, huruf-huruf apa yang diberi titik? Mari kita sama-sama kita tulis. Huruf yang diberi titik adalah huruf mu'jamah. Hurufnya huruf apa? Huruf ba, huruf ta, huruf tha, lagi huruf jim, huruf kha, huruf zal, huruf zai, huruf shin, huruf dha, huruf dad, lagi huruf ghain, huruf qaf, huruf fa, lagi huruf nun. Ada lagi tak huruf? Tak ada rasanya. Kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 huruf yang disebut dengan nama, ada 15 huruf apa lagi? Huruf huruf ya. Tertinggal huruf ya kat sini. Huruf ya. Ada 15 huruf kesemuanya. Ada 15 huruf. Huruf-huruf ini dikenali dengan nama huruf mu'jamah. Ada 15 huruf. Kesemuanya ada 15 huruf. Kesemuanya ada 15 huruf. Kemudian huruf-huruf yang tidak mempunyai titik, huruf-huruf yang tidak mempunyai titik dikenali sebagai huruf muhmalah. Huruf muhmalah. Kita tulis kat sini, huruf yang tidak menerima titik dikenali
sebagai huruf muhmalah. Dikenali sebagai huruf muhmalah. Hurufnya ada kata silap hurufnya ada 11. Ada 14, sorry. Ada 14 huruf. Ada 14 huruf. Hurufnya adalah huruf alif. Kalau kita lihat kat sini, hurufnya adalah huruf alif. Lagi huruf ha, huruf dal, huruf ra, huruf sin, lagi apa? Huruf sad, huruf ta, huruf ain, huruf kaf, huruf lam, huruf mim, huruf waw, huruf ha, huruf hamzah. Betul ke? Lagi ada huruf lain tak? Ada tak? Tak ada rasanya. Cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Huruf-huruf ini huruf yang tidak mempunyai titik. Huruf yang tidak mempunyai titik. Kesemuanya ada 14 huruf. Kesemuanya ada 14 huruf. Okey. Maka inilah sahaja huruf-huruf ataupun yang kita belajar pada hari ini, yakni yang mengenali tentang tanwin dan juga tentang nuqat. Disebut dengan nuqat i'jam. Disebut dengan nuqat i'jam. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kat sini dulu? Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah nota-nota ni semua yang saya dah buat ni saya akan bagi. Tinggal puan-puan semua sama ada nak print ataupun simpan di handphone ataupun apa sekalilah, supaya nanti hanya just baca sahaja, tidak perlu tulis. Nak tulis boleh tambah sikit-sikit, insya-Allah. Nota-nota ni saya akan bagi nanti selepas habis kelas, dan juga video bagi sesiapa yang tidak dapat hadir pada hari ini. Kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita akhiri di sini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi